Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini kita ber-Facebook live di bawah bahagian dakwah JAKIM. Saya pun duk tengok-tengok bahagian dakwah JAKIM ni. Alhamdulillah, inisiatif yang dilakukan untuk memperkenalkan FB Live ni bagi saya amat menarik. Dan saya pun dah tengok yang minggu lepas punya Ustaz Syari ada bersama dengan kita, yang juga Dr. Rahmah. Alhamdulillah, dalam kita berdakwah ni kita buat secara santai-santai lah. Cuma hari ini ni bila kita cerita pasal dakwah ni agak berat sikit sebab cerita pasal undang-undang. Tapi bila cerita pasal undang-undang pun bukannya benda yang berat sangat lah. Ini kita cerita pasal profession guaman syar'i di wilayah persekutuan, InsyaAllah. Baik, saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun dah mendengar baru-baru ini di media-media masa menceritakan tentang pembentangan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid, Menteri di Jabatan Agama ni, di JAKIM ini, berkaitan dengan RUU Guaman Syar'i yang telah pun berjaya diluluskan di Parlimen, Alhamdulillah, dan disokong sebulat suara oleh semua ahli Parlimen kita. Walaupun dibahas, tak silap saya, dekat 25 orang pembahas di kalangan ahli Parlimen. Tetapi natijahnya Alhamdulillah, kita lihat di kalangan ahli-ahli Parlimen ini semuanya menyatakan persetujuan tanpa belah bahagi untuk kita menerima akta ataupun rang undang-undang berkaitan dengan profession guaman syar'i ini. Baik, sebelum kita pergi jauh, suka untuk saya menceritakan sedikit latar belakang secara ringkas lah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun nak tahu apa benda ni kan, orang kata rang undang-undang ni. Rang undang-undang ni sebenarnya apabila kita nak luluskan sesuatu undang-undang di Parlimen, maka ia akan dibawa melalui satu rang undang-undang. Apabila diluluskan, diterima oleh ahli Parlimen, oleh Dewan Rakyat, dibawa pula kepada Dewan Negara, kemudian digazetkan, maka selepas itu ia akan menjadi satu akta. Jadi apabila menjadi satu akta, ia menjadi akta federal lah, menjadi akta persekutuan yang akan dipakai. Dan dalam konteks kita pada hari ini, ia dipakai di wilayah-wilayah persekutuan lah. Jadi bila wilayah persekutuan, kita ada Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Maka akta ini insya-Allah akan menjadi satu model kepada seluruh negeri untuk diamalkan dan juga dipraktikkan di negeri masing-masing. Yang saya akan cuba untuk share sedikit lebih kurang lepas pada ini. Baik, apa yang diperkenalkan melalui rang undang-undang ni? Rang undang-undang ini, apabila kita membicarakan tentang profession guaman syar'i, ia telah bermula dan diusahakan sejak daripada 1984 lagi. 1984 ni lama dah. Maksudnya berapa tahun dah tuan-tuan puan? Maksudnya lebih 30 tahun lah bila kita cerita pasal usaha untuk kita membuat satu undang-undang bagi mentadbir profession guaman syar'i. Kalau kita lihat dari segi undang-undang sivil, kita dari peguam sivil, mereka dah ada Legal Profession Act 1976. Mereka ada Akta Profession Guaman Undang-Undang 1976 yang mentadbir pelantikan dan juga pengurusan profession peguam-peguam sivil. Tapi peguam syar'i tak ada. Peguam syar'i kita ni tak ada satu akta yang jelas yang digubal untuk mentadbir profession guaman syar'i ini. Yang ada hanyalah mereka ini ditadbir sebelum ini di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, di mana Majlis Agama Wilayah Persekutuan inilah yang bertanggungjawab untuk menerima masuk ataupun mendaftarkan ataupun menguruskan pendaftaran peguam-peguam syar'i di wilayah-wilayah persekutuan. Tetapi apabila diwujudkan satu usaha untuk menjadikan ia sebagai satu akta, ia melibatkan lebih meluas dari segi untuk kita mentadbir profession guaman ini. Jika sebelum ini ia hanya melibatkan
undang-undang secara umum dari segi bagaimana majlis agama ini membuat undang-undang berkaitan dengan hendak menerima pendaftaran program syar'i. Tetapi apabila ada akta ini, ia lebih luas. Kerana akta ini melibatkan penubuhan lembaga. Kita panggil lembaga apa? Ya, saya nak baca balik. Takut lagi salah sebut, kena bahan kita ni, ya. Lembaga kelayakan profession guaman syar'i, di mana lembaga ini adalah bertujuan untuk dia ni sama seperti lembaga kelayakan profession undang-undang yang di bahagian sivil, di mana ia akan menentukan kelayakan orang yang berhasrat untuk menjadi pegawai syar'i, dan yang akan menganggotai lembaga kelayakan profession Jabatan Peguam Negara tadi pula mestilah beragama Islam. Okey. Dan seorang peguam syar'i kanan, ahli akademik dalam bidang syariah dan ahli akademik dalam bidang undang-undang. Kemudian selain daripada itu, akan boleh tertubuhnya badan peguam syar'i. Badan peguam syar'i ini dia seumpama satu badan korporat lah yang akan mengawal selia perjalanan peguam syar'i itu, di mana antaranya badan ini boleh disaman dan menyaman, membuat kontrak, memegang harta, boleh mencegah harta, boleh melabur, dan fungsi ia nanti adalah sama macam Malaysian Bar. Kalau kita tahu, kalau untuk peguam sivil ni kita ada Malaysian Bar. Jadi yang akan menjaga kepentingan profesion dan amalan peguam syar'i ini dan mempertahankan kepentingan anggotanya. Kemudiannya akan boleh ditubuhnya majlis peguam syar'i. Ini yang kita kata macam Bar Council. Kalau Bar Council untuk di peguam sivil, kita ada Presiden Bar Council yang orang kenal selama ini. Tapi sekarang orang tak kenal siapa presiden untuk Bar Council syar'i. Lepas pada inilah, ini yang kita nak menaik tarafkan profesion undang-undang peguam syar'i ini supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan peguam sivil. Peguam sivil dah lama dah, tuan-tuan. Mereka ada satu akta yang menjaga dan mentadbir mereka daripada tahun 1976. Tetapi kalau peguam syar'i ni, nampak Allah macam lekeh lah, kan? Tak ada satu orang kata akta yang boleh mentadbir mereka. Jadi apabila dalam memperkenalkan akta ini, maka tidak lagi lah kita lihat profesion guaman syar'i ini umpama macam second class. Dia dah macam satu on par, sama taraf dengan peguam di sivil. Baik, saya juga ada ditanya, macam mana kalau kita dah ada badan peguam untuk syar'i dan kita juga ada majlis peguam untuk sivil ni, tidak ada ke nanti konflik bidang kuasa? Sudah pasti tidak ada. Sebab kalau contoh macam kita lihat dalam perlembagaan persekutuan kita pun telah memberikan hak budi bicara eksklusif kepada mahkamah syariah dalam urusannya. Dalam perkara 1211A contohnya dalam perlembagaan telah menyatakan bahawa mahkamah sivil tidak boleh mengganggu bidang kuasa eksklusif mahkamah syariah. Dan dalam akta ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk seseorang itu menjadi seorang peguam, ada beberapa kriteria yang perlu beliau patuhi untuk membolehkan seseorang itu diterima masuk sebagai seorang peguam syar'i. Dan ia ada dijelaskan di dalam Seksyen 12 RUU ini, di mana antaranya yang mana sebelum ini tidak ada, iaitu perlu menjadi ataupun menjalani latihan dalam kamar selama 6 bulan. Kalau macam peguam sivil, kita kena menjalani latihan selama 9 bulan. Jadi dekat parlimen baru-baru ini ada ditanya kepada saya, tanya kepada saya pula, tanya kepada menteri. Jadi menteri dah kita. Tanya kepada menteri, kenapa peguam sivil 9 bulan? Kenapa peguam syar'i 6 bulan ni? Lekeh sangat ke? Bukan. Kalau kita lihat kepada undang-undang di negara kita, kalau peguam sivil tu, bidang kuasa yang dia perlu takbir tu banyak. Dari segi kontrak, dari segi undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah ada pun semua benda. Kita ni undang-undang jenayah kita berapa kerat je. Kemudian kita ni peguam syar'i hanya melibatkan undang-undang kekeluargaan. Tapi kalau sivil ni bukan setakat itu. Dari segi saman totnya, saman sivilnya lagi. Jadi dia punya ruang tu lebih luas. Maka sebab itulah peguam sivil kena sampai 9 bulan. Dan lagi pula kalau macam peguam sivil, urusan conveyancing, urusan pembelian rumah,
buat penjual beli rumah, banyak benda tu nak kena buat. Jadi dibawa yang ditakbir oleh kanun tanah negara. Kalau tak pandai tak boleh buat. Jadi kalau macam profession guaman syar'i, kita punya skop tu agak orang panggil apa, minimum lah, dan tidaklah sebesar macam peguam sivil. Tapi itu pun kalau kita lepas daripada ini, lepas daripada setahun, 2 ataupun 5 tahun, kita merasakan 6 bulan ni macam tak apa cukup, tidak ada masalah. Sebabnya selepas pada ini kita ada majlis peguam dan berkaunsul untuk peguam syar'i ini boleh mencadangkan untuk memperkasakan lagi mereka-mereka yang ingin menjadi ataupun memperkasakan orang kata apa, kelayakan untuk menjadi peguam syar'i. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum ini kalau dalam peguam sivil kita ada kursus-kursus yang tertentu yang perlu untuk kita sertai, dan kita ada kursus etika, dan kita ada apa lagi, kursus-kursus yang bersifat mengemaskini pengetahuan undang-undang. Tapi sebelum ini peguam syar'i kita tak ada macam tu. Kita tak ada satu badan yang boleh nak mengupdate, tu dia ayat dia, mengemaskini pengetahuan undang-undang peguam syariah ni, peguam syar'i ni. Katalah kalau dia tu kelayakannya untuk mendaftar masuk sebagai peguam syar'i dengan hanya menjalani temuduga, habis temuduga tu habislah. Tapi tidak ada satu usaha oleh satu badan untuk mengemaskini pengetahuan undang-undang mereka ini ataupun menjaga etika mereka ini. Tetapi selepas daripada adanya atau terlaksananya rang undang-undang ini, maka lembaga yang saya sebutkan tadi itu perlu dan ataupun lembaga kelayakan tadi boleh menentukan kursus-kursus yang difikirkan sesuai yang perlu dijalani oleh peguam syar'i sebelum membolehkan mereka menjadi peguam syar'i. Baik. Jadi itu sedikit sebanyak di pihak peguam syar'i, mereka akan equip themselves, akan mengemaskinikan pengetahuan mereka dari masa ke semasa berkaitan dengan undang-undang syariah di negara kita. Baik. Kemudian ada persoalan yang dibangkitkan ni, soalan ni agak sensitif di parlimen baru-baru ini. Apabila ada yang ada yang di kalangan ahli parlimen ni membangkitkan, kenapa adakah kuasa yang di-Pertuan Agong ini telah dihazafkan ataupun dihapuskan dengan perkenalan akta ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hal berkaitan dengan kuasa yang di-Pertuan Agong tidak pernah pun diganggu gugat dengan memperkenalkan akta ini. Sebagai contoh, kita lihat Seksyen 1 sendiri dalam rang undang-undang ini. Apa yang disebut? Dia menyebutkan bahawa akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam warta, dan Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa peruntukan yang berlainan akta ini. Maksudnya, Yang di-Pertuan Agong kalau dia tak setuju tak boleh nak warta. Dan kalau dia tak setuju tak lulus kita punya undang-undang ni. Itu yang pertama jawapannya. Yang keduanya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum rang undang-undang ini dibentangkan di parlimen, sebelum rang undang-undang ini dibentangkan di kabinet, sebelum itu ia dipersembahkan terlebih dahulu kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan pada bulan April 2019, alhamdulillah, setelah merafak sembah kepada Yang Memulia Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong sendiri bersetuju terhadap rang undang-undang ini. Setelah Yang di-Pertuan Agong bersetuju, maka barulah rang undang-undang ini dipersembahkan kepada kabinet untuk dibahaskan, dan seterusnya ia diluluskan untuk dibawa kepada parlimen baru ini. Jadi tidak timbul berkaitan dengan sama ada kuasa Yang di-Pertuan Agong ini diganggu gugat oleh akta ini, tidak. Malah apabila kita hendak membuat radio ini sendiri, kita telah mendapatkan persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri. Kalaulah benar seperti yang didakwa, kononnya kuasa Yang di-Pertuan Agong ini telah dihazafkan, mana mungkin Yang di-Pertuan Agong nak bersetuju dengan rang undang-undang ini? Maka itu sendiri sudah menjawab persoalan tentang bagaimanakah kedudukan Yang di-Pertuan Agong dalam memuluskan rang undang-undang ini. Kemudian ada pula yang suara-suara yang menyatakan, bagaimana dengan kedudukan Majlis Raja-Raja?
dalam membicarakan tentang akta ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah pada bulan depan, ya, saya sebagai ahli jawatan kuasa teknikal syarak sivil juga terlibat dalam satu perkampungan dialog bersama dengan wakil-wakil negeri yang akan dibuat pada hujung bulan depan, di mana kita akan membentangkan undang-undang yang kita baru perkenalkan inilah, undang-undang berkaitan kewangan syar'i ini, untuk kita cuba seragamkan di negeri-negeri di seluruh Malaysia. Baik, apabila kita nak sebut penyeragaman, kita kena faham bahawa ya, di bawah Perlembagaan Persekutuan perkara 3, 5, yang di-Pertuan Agong merupakan ketua bagi agama Islam untuk wilayah-wilayah persekutuan. Tetapi di negeri-negeri, siapa yang berkuasa terhadap undang-undang Islam di negeri-negeri masing-masing? Sudah pasti sultan-sultan, sudah pasti raja-raja mereka. Jadi apabila kita hendak membuat sesuatu undang-undang berkaitan dengan undang-undang Islam, undang-undang syariah, termasuklah undang-undang berkaitan dengan profesion guaman syar'i ini, maka sudah pasti kita perlu menghadap majlis raja-raja untuk kita persembahkan, untuk kita terangkan apakah model yang kita bawa untuk diimplementasikan dan diseragamkan di seluruh negeri-negeri di seluruh Malaysia. Sebagai contoh, baru-baru ini di Parlimen, yang membahaskan tentang RU ini bukan setakat ahli-ahli Parlimen sesetengah negeri, tak malah ia juga melibatkan ahli-ahli Parlimen daripada Sabah dan Sarawak. Maka kita lihat seluruh negeri, seluruh ahli Parlimen mewakili negeri-negeri ini sendiri menyatakan hasrat mereka untuk melihat akta ini diimplementasikan di seluruh negara, bukan hanya di wilayah persekutuan. Yalah, kalau dia dah jadi peguam syar'i di wilayah persekutuan, ini syaratnya. Tapi kalau nak jadi peguam syar'i dekat Kedah, lain pula syaratnya. Nak jadi peguam syar'i dekat Kelantan, lain pula syaratnya. Takkan menyusahkan? Ya, kita faham kesusahan tersebut. Maka atas sebab itulah, rang undang-undang ini hanyalah sebagai satu model. Walaupun ia bakal diimplementasikan insya-Allah di wilayah-wilayah persekutuan, tapi kita harapkan ia akan menjadi model. Sekurang-kurangnya ada sesuatu yang boleh kita menjadi rujukan ketika kita membincangkannya bersama dengan wakil-wakil daripada negeri-negeri. Kita kata contohnya, macam kita pergi nanti kalau kita nak persembahkan kepada Pre-Council Majlis Raja-Raja sebagai contoh, kita kata kita nak bawa rang undang-undang profesion guaman. Nanti kalau sultan-sultan tanya, mananya undang-undangnya? Kalau tak ada macam mana? Jadi sebab itulah kita buat dahulu dan kita jadikan ia sebagai model di wilayah persekutuan. Dan bagi saya lah, ya, apabila saya melihat rang undang-undang ni, ia sedikit sudah banyak sebenarnya mengambil juga section-section yang disebutkan di dalam Legal Profession Act 1976 atau Profession Undang-Undang 1976 untuk peguam-peguam sivil. Tetapi itu adalah akta yang dibuat dah lama, 1976. Tapi apabila kita buat undang-undang ni, selain daripada kita rujuk kepada Legal Profession Act tadi, kita kemas kini dan kita update beberapa perkara yang kita rasakan sudah tidak lagi relevan. Nampak? Malah Legal Profession Act tu dah lama. Maksudnya kita peguam-peguam sivil ni, kita menjadikan Legal Profession Act tu sebagai satu rujukan. Tetapi rupanya ada beberapa peruntukan dalam tu yang sebenarnya sudah tak relevan, yang sudah lapuk ditelan dek zaman, orang kata kan. Jadi dalam undang-undang kita ni, dalam keadaan kita mengambil ilham daripada Legal Profession Act tadi, tapi kita telah update dan upgrade kena dengan perjalanan zaman yang kita lalui sekarang ini. Maka bagi saya, rang undang-undang guaman syar'i yang kita sudah perkenalkan ini merupakan satu rang undang-undang yang komprehensif dan up to date, dan insya-Allah sebenarnya tidak ada alasan untuk negeri-negeri sebenarnya menjadikan ia sebagai model untuk diimplementasikan di negeri masing-masing. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa kelebihannya undang-undang ini kepada masyarakat? Okey, baik.
Saya nak bagi contoh ya. Kalau mengikut amalan yang lama, peguam-peguam syar'i kita ni sebenarnya di wilayah lah, saya ambil contoh ya. Apabila mereka ingin beramal, mereka akan beramal menggunakan satu firma yang didaftarkan bersama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Mereka buat syarikat dan syarikat itulah firma mereka. Jadi apabila mereka buat syarikat, tak kisahlah syarikat itu syarikat partnership ke, syarikat sole proprietor ke, pemilikan tunggal ke, mereka tidak ada badan yang boleh mengawal selia mereka. Contohnya, kalau berlakunya isu penyalahgunaan wang anak guam sebagai contoh, siapa yang nak bicarakan tentang perkara ni sebelum ni? Tak ada. Walaupun laporan boleh dibuat kepada majlis agama, tetapi ia tidak cukup kuat berbanding dengan kalau kita mempunyai satu badan peguam yang eksklusif yang akan mengawal selia peguam-peguam syar'i kita ini bagi mengelakkan mereka daripada membuat sebarang salah laku dan sebarang kesalahan tata tertib. Sebagai contoh, kalau kita ambil contoh peguam sivil sekarang ni, peguam sivil apabila hendak mendaftarkan suatu firma, mereka perlu mendaftarkan firma kepada majlis peguam. Apabila mendaftarkan kepada majlis peguam, maka majlis peguam ni sebenarnya yang akan mentadbir firma-firma ini supaya firma-firma ini tidak melanggar sebarang undang-undang. Malah apabila kita mendaftarkan firma ini kepada majlis peguam, selain daripada itu, peguam-peguam ini juga perlu melaporkan ataupun menghantar laporan akaun klien mereka kepada majlis peguam setahun sekali. Kegagalan peguam-peguam ini melaporkan penyata kewangan mereka kepada yang telah diaudit kepada majlis peguam akan boleh menyebabkan sijil pembaharuan amalan mereka sebagai peguam boleh ditolak. Dan ini menyebabkan peguam-peguam ini akan berhati-hati supaya mengelakkan, ialah kalau sijil mereka ditolak, dia peguam ni tuan-tuan, tak ada sijil, tak boleh nak bergerak lah. Sijil ni umpama dia punya lesen lah. Kalau tak ada lesen tu, nak pergi mahkamah pun tak boleh. Maka dalam istilahnya tidak mempunyai locus untuk appeal di hadapan hakim-hakim di mahkamah. Baik, itu di peguam sivil. Jadi apabila mereka, akaun-akaun mereka diaudit setiap tahun, apa yang berlaku? Klien-klien akan rasa secure, akan rasa selamat apabila berhubung dengan peguam-peguam ini. Kerana mereka tahu, kalau peguam mereka ni menipu mereka, mereka boleh buat laporan. Dan kalau disabitkan sebarang kesalahan, peguam ini bukan setakat boleh didenda, malah boleh diberi amaran, digantung, malah dibatalkan sijil mereka. Jadi begitu juga kalau mereka contohnya peguam ini dijadikan tempat, akaun mereka dijadikan tempat untuk sebagai pemegang taruh, stakeholder kepada wang anak guam. Contohnya dalam kes peguam sivil, dan apabila nak beli rumah sebagai contoh, bangunan yang harga berjuta-juta, buat loan bank, mereka arahkan bank untuk pindahkan wang berjuta-juta tersebut kepada peguam, akaun peguam terlebih dahulu sebagai pemegang taruh, stakeholder. Dah selesai urusan pentadbiran, pendaftaran dengan pejabat tanah dan sebagainya, barulah peguam ni nanti akan membayar wang tersebut ke akaun klien, ke akaun anak guam tadi. Apa yang akan berlaku kalau urusan ini tidak ditadbir dengan baik? Wang berjuta-juta, tuan-tuan dan puan-puan, boleh lenyap begitu sajalah kalau tak ada satu badan yang boleh mengawal selia perjalanan aliran kewangan sebegini. Maka sebab itu, untuk kes-kes ataupun melibatkan peguam-peguam sivil, anak-anak guam sekarang dia akan berasa secure, dia rasa selamat sebab dia tahu ada badan yang mengawal perkara ini. Dan benda inilah yang tidak ada kepada peguam syar'i sebelum ni. Jangan ingat peguam syar'i tidak akan melibatkan urusan kewangan. Jangan. Contohnya, katalah dalam isu faraid sebagai contoh. Macam isu apa lagi? Isu pembahagian nafkah. Isu nafkah yang tertunggak. Isu mut'ah.
Isu apa lagi? Banyaklah tuan-tuan yang melibatkan duit ni. Katakanlah mahkamah mengarahkan supaya wang yang nafkah ini diberikan kepada akaun peguam terlebih dahulu sebagai pemegang taruh sementara menunggu kes selesai. Ialah sebagai contoh, kes tu mungkin mengambil masa bertahun, tapi untuk memastikan duit tu disimpan terlebih dahulu, mahkamah arahkan, okey, tak apa, kita simpan dulu duit ni, pergi simpan di akaun peguam syar'i. Sekarang ini, apabila adanya majlis peguam yang mengawal hasil sebegini, maka peguam-peguam syar'i akan lebih berhati-hati. Kerana apa? Kerana bukan setakat mereka perlu mendaftarkan firma mereka dengan majlis peguam syar'i tadi, malah akaun mereka juga perlu dilaporkan penyatanya kepada majlis peguam syar'i dari masa ke semasa. Sekiranya tidak, mereka boleh diambil tindakan dan mungkin sijil mereka boleh ditarik balik. Baik. Itu dari segi kesannya kepada masyarakat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka atas sebab faktor itulah ada juga soalan yang bertanyakan kepada kita bahawa apabila rang undang-undang ini dikemukakan, bagaimana dengan apa signifikannya kepada usaha pemerkasaan mahkamah syariah? Dia pergi ke situ. Maksudnya peguam mahkamah. Peguam-peguam lah. Kenapa? Apa tujuannya dalam memperkasa mahkamah syariah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, faham begini ya. Peguam syar'i ni, dia sebenarnya adalah officer of the court. Dia sebenarnya adalah pembantu kepada mahkamah. Jadi dalam memastikan dia hendak menjadi pembantu kepada mahkamah, dalam hendak memastikan bahawa mahkamah boleh memberikan keputusan yang adil, maka sudah pasti peguam ini perlulah mengemaskinikan pengetahuan undang-undang mereka dengan sebaik mungkin. Dan profession mereka itu hendaklah merupakan satu profession yang eksklusif dan bertanggungjawab. Barulah mahkamah syariah itu akan dilihat sebagai satu mahkamah yang bukan mahkamah yang double standard, bukan mahkamah yang kata low class. Mahkamah syariah kita kata hendaklah setanding dengan mahkamah sivil. Tapi nak mahkamah sivil dia ada peguam dia ada majlis peguam dia, tapi peguam syar'i ini tak ada majlis peguam dia. Jadi nampak? Jadi apabila ada majlis peguam syar'i yang setanding dengan majlis peguam sivil, maka secara tidak langsung mahkamah syariah kedudukannya juga sebenarnya akan diangkat dan akan nampak lebih profesional. Kerana apabila ada peguam yang dilihat kurang profesional, maka majlis peguam akan boleh ambil tindakan terhadap mereka ini. Malah hakim-hakim mahkamah syariah boleh membuat laporan kepada majlis peguam syar'i supaya mengambil tindakan terhadap mana-mana peguam yang dilihat tidak profesional ketika kendalikan kes mereka. Nampak? Maka atas faktor itu kita lihat sebenarnya ia menjadikan kedudukan mahkamah syariah itu sendiri diangkat menjadi ke satu kedudukan yang lebih tinggi dan dilihat lebih profesional. Begitu. Baik. Kemudian ada juga soalan yang diajukan sebagai contoh ya. Bagaimana kita lihat perkembangan undang-undang yang lain? Kenapa kita jadikan undang-undang berkaitan dengan guaman syar'i ini menjadi satu perkara yang didahulukan? Kenapa tidak undang-undang syariah yang lain? Contohnya macam RU 355. Sebagai contoh. Dia pergi ke situ juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama di bawah pemerintahan ini, Pakatan Harapan ini, maka beliau telah menetapkan 4 perkara untuk membolehkan ataupun dalam menaikkan ataupun memperkasakan mahkamah syariah ini. Bukan setakat cerita tentang RU 355, tidak, tapi ada 4 perkara. Yang pertamanya, pengharmonian antara undang-undang syariah dan sivil supaya selepas daripada ini tidak lagi timbul pertikaian isu seperti hak jagaan anak dan lain-lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sebut tentang pengharmonian antara undang-undang syariah dan sivil, saya nak ambil contohnya seperti mana undang-undang berkaitan dengan perkahwinan berumur. Baik. Baru-baru ni, bukan baru ni lah, saya rasa dalam tahun lepas, negara kita kecoh tentang perkahwinan berumur. Ingat lagi tak? Di Kelantan, cerita dia. Jadi apabila kecoh tentang perkahwinan berumur ni, maka semua mulalah kata, undang-undang sivil meletakkan hak umurnya begini, undang-undang syariah pula tak seragam, hak umurnya begini.
Maka Jawatankuasa Teknikal Syarat dan Sivil pun telah bermesyuarat dan telah dibentangkan tentang cadangan bagaimana hendak kita mengharmonikan undang-undang ini. Secara asasnya, ya, dipersetujui bahawa had umur untuk perkahwinan dinaikkan daripada sebelum ini mungkin 16 kepada 18 sebagai contoh. Tetapi ia tidak habis setakat itu. Apabila dibentangkan sebagai contoh, kita kata selain daripada perlu kepada had umur itu dinaikkan, kita juga nak laporan perubatan sebagai contoh untuk memastikan bakal pengantin itu betul-betul bersedia dari segi mental maupun fizikal untuk berkahwin. Yalah, budak bawah umur, kan? Jadi apabila dibentangkan perkara ini kepada pihak hospital, hospital kata, kalau nak suruh kami buat laporan perubatan, kena 6 bulan lah baru siap. 6 bulan, budak-budak tu tergedik-gedik dah nak kahwin, tuan. Kita nak suruh 6 bulan dia tunggu, nak siap laporan perubatan. Defeat the purpose lah, kan? Jadi kita kata, tak boleh macam ni. Lebih, kalau 6 bulan, katalah budak tu dah sikit lagi, dah nak cukup umur. Kau tunggu 6 bulan, baik dia tunggu saja. Betul tak? Jadi dia sebenarnya bukan setakat untuk kita nak memudahkan perkahwinan, tapi pada masa yang sama nak menjaga kebajikan bakal-bakal pengantin yang dikatakan berumur ni. Baik. Jadi isu pengharmonian ni nampak bukan semudah. Apabila kita kata nak harmonikan, rupanya ada kekangan-kekangan lain yang kita rasa perlu untuk diperhalusi. Jadi ini yang perlu kita selaraskan dan harmonikan, dan ia bukan boleh mengambil masa yang singkat. Dan saya difahamkan isu perkahwinan berumur ni pun masih lagi belum selesai dan masih lagi dikaji oleh stakeholders yang berkaitan. Baik, itu yang pertama, pemekasan Mahkamah Syariah, pengharmonian undang-undang. Yang keduanya, pembinaan kompetensi hakim dan pendakwa syar'i supaya kita mempunyai pegawai kehakiman dan pendakwaan syariah yang berkemampuan mendengar dan mengadilikan kes-kes yang melibatkan kemahiran hukum agama yang tinggi. Baik, apabila kita melibatkan pembinaan kompetensi hakim ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh, pada bulan 3 saya tak silap, Menteri Agama telah menghantar lebih kurang 33 orang hakim dari seluruh negara untuk menjalani kursus di Riyadh. Untuk apa? Untuk memperkasakan dan equip diri hakim-hakim itu dengan kemahiran agama yang tinggi lah. Macam Riyadh kita tahu, macam di Arab Saudi, mereka mengamalkan hudud. Kita kata kita nak perkasakan RU 355 sebagai contoh, tapi hakim kita sendiri pun ready ke tidak? Jadi sebab tu kita hantar ke Riyadh. Lepas tu bila saya pernah cakap benda begini, ada pula yang kata kat saya, kenapa hantar ke Riyadh? Hantarlah ke US ke UK ke? Pula kata kita nak perkasakan undang-undang syariah. Yalah, US UK tu pun baguslah, dia orang pun ada kelebihan mereka, tapi dah kata kita nak perkasakan undang-undang syariah berkaitan dengan hudud dan sebagainya, kita hantarlah ke Riyadh. Itulah kata kadang-kadang buat pun salah, tak buat pun salah. Tapi apa yang dibuat sebenarnya adalah bagus untuk membolehkan hakim-hakim ini baru nampak realitinya kalau kita nak berdepan dengan kes-kes yang berprofil tinggi. Yalah, sekarang ni hanya melibatkan mungkin hal-hal kekeluargaan, tapi kalau kes lepas ni kes jenayah yang melibatkan ni, contoh macam kita nak potong tangan orang ni, kan macam mana? Kita nak kejam ke? Macam mana? Kita nak kes-kes zina untuk sebat ke? Macam mana cara dia? Dan bagaimana, adakah kerja kita ni adalah untuk menghukum semata-mata? Benda ni adalah pertimbangan-pertimbangan yang kita nak dedahkan kepada hakim supaya mereka bersedia apabila tiba masanya nanti kita meningkatkan had kuasa undang-undang berkaitan dengan Akta 355 ini. Baik. Yang ketiga, memenuhi keperluan aspek tadbir urus dengan mengkaji dan melengkapkan kaki tangan sokongan dan keperluan prasarana Mahkamah Syariah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin terkejut kalau saya katakan bahawa walaupun kita kata Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil ni standing, tetapi kalau melibatkan penggajian terlalulah beza, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau hakim Mahkamah Tinggi ni, kalau mungkin berapa? Grade berapa? 52? Berapa sangat? Hakim Mahkamah Tinggi ni, tuan-tuan, kalau di sivil tak pakai grade-grade ni. Mereka dah ada grade yang lain. Dan mereka ni ada, orang panggil apa, benefit yang amat luas, yang memustahilkan sebarang unsur-unsur rasuah. Sebab mereka dah gaji pun banyak, kemudahan pun banyak, nak rasuah apa lagi? Tapi Mahkamah Syariah kita, tuan-tuan dan puan-puan, Mahkamah Tinggi, gaji dia berapa sangat. Jadi kalau boleh, benda ini yang kita hendak perbaiki
Supaya kalau kita berdepan dengan kes berprofil tinggi, tuan-tuan, kes hudud bukan kes yang ringan, kes yang berat. Kalau kita tidak menjaga, sebagai contohnya isu penggajian maka hakim-hakim ini, tidak mustahil akan berlakunya isu rasuah. Jadi adakah kita nak melihat mahkamah syariah kita ini, institusi mahkamah syariah kita ini dicemari dengan unsur-unsur rasuah sebegini? Jadi sebab tu kita kena berhati-hati, dan sebab itulah menteri meletakkan bahawa prasarana dan juga kewangan institusi mahkamah syariah hendaklah dipertingkatkan. Mahkamah sivil sebagai contoh lagi, kita ada CRT system. Tahu tak CRT tu apa? Saya pun tak ingat apa bahasa dia. Tapi CRT system ni lebih kurang, contohnya kita ada rakaman. Kadang-kadang tuan-tuan biasa kan tengok kat YouTube, ada tangan-tangan yang nakal tunjukkan video rakaman perjalanan kes di mahkamah. Itu tak boleh tu sebenarnya, tuan-tuan. Tapi itulah, itu sistem CRT lah. Dia rakam, ada audio, dan rakaman itu akan dijadikan sebagai bukti dan dijadikan sebagai asas untuk kita membuat nota keterangan, untuk kita buat ujahan, dan akhirnya nanti mahkamah hakim pun, dia pun, ialah masa tengah pendengaran, benda jalan daripada pukul 9 sampai pukul 6, dia pun mengantuk kadang-kadang, boleh dengar balik CRT dan rakaman tadi untuk memastikan dia akan dapat memberikan keputusan yang adil dan saksama. Bukan setakat adil, malah dilihat adil. Benda tu ada tak mahkamah syariah sekarang? Saya pun rasanya, tak silap saya, tak ada lagi. Kalau setakat yang saya pergi ke mahkamah syariah Wilayah Persekutuan tu, belum ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah benda ini perlukan kepada satu bajet yang besar. Saya teringat kata-kata daripada pengurusi jawatan kuasa teknikal kami, Tan Sri Syekh Ghazali. Beliau sendiri sebenarnya telah melakukan pelbagai usaha bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan bajet daripada menteri-menteri supaya membolehkan institusi kehakiman mahkamah syariah ini diperkasakan. Sebagai contoh, dia kata nak boleh buat mahkamah syariah Wilayah Persekutuan yang terseragam indah sekarang ni bukan senang, dia kata. Nak dapat bajet, iyalah sebabnya mahkamah syariah kalau bab-bab agama ni nampak macam second class. Tapi kalau bab-bab pembangunan yang lain ni cepat je, dia kata. Jadi sebab itu benda ni kita nak ubah. Dan kita nak, kalau boleh, benda ni bukan setakat kita boleh sebut saja kita nak perkasakan mahkamah syariah, dan kalau boleh kita nak supaya kerajaan pun apabila nak bagi peruntukan kewangan, maka dia akan nampak bahawa dia akan beri itu dengan sebab yang kukuh bagi membolehkan mereka memberikan peruntukan kewangan yang sewajarnya. Dan yang terakhir dalam isu pemerkasaan mahkamah ini ialah kajian dan semakan undang-undang sedia ada bagi memastikan semua pihak mendapat keadilan. Balik kepada review guaman syar'i lah. Apabila kita menyemak undang-undang, maka di pihak menteri merasakan bahawa review guaman syar'i ini perlu selesaikan terlebih dahulu. Dan selepas daripada ini, insya-Allah kita juga di pihak Jawatan Kuasa Teknikal Syariah dan Sivil telah pun study semua seksyen berkaitan dengan kesalahan-kesalahan undang-undang jenayah syariah di seluruh negara, setiap negeri-negeri, dan untuk kita seragamkan. Dan insya-Allah dalam dialog pada bulan hadapan juga kita akan membentangkan cadangan kita untuk menyeragamkan kesalahan-kesalahan undang-undang jenayah syariah ini supaya semua negeri akan memakai tafsiran yang sama, hukuman yang sama dan sebagainya. Baik. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan terutamanya Berhormat Datuk Seri Tun Mujahid kerana berani dan mempunyai political will untuk membentangkan RU ini, sehingga ialah bila cerita benda parlimen kan, kena bahas panjang, tekanan pun banyak, serangan pun banyak, tapi akhirnya alhamdulillah dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas yang baik, akhirnya ia menjadi satu realiti. Dan tidak lupa juga kepada kaki tangan JAKIM yang saya lihat kadang-kadang yang call saya tu sampai malam. Sebab apa? Duduk pejabat nak sedia ni, nak buat review ni, duduk tanya macam mana ni betul ke tafsiran. Jadi saya rasa pengorbanan mereka ini juga tidak kurang hebatnya. Tahniah dia ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang telah lama berusaha untuk merealisasikan perkara ini. Kawan-kawan saya ada kat situ, Encik Sanusi sebagai contoh. Alhamdulillah, tahniah ya. Ini sebenarnya adalah sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga usaha tuan-tuan dan puan-puan ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, sebenarnya saya nak sebutkan nama lagi panjang.
Tapi saya doakan dan kita sama-sama mendoakan supaya mereka yang sesiapa saja yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia yang bersama-sama telah merealisasikan perkara ini, semoga mereka ini mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dengan itu saya pun maaf dan atas salah silap sepanjang mengendalikan sesi ini. Kalau ada jodoh kita berjumpa lagi insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.